Assalamualaikum and a very good afternoon to all my Form 1 students. We are going to continue with the next subtopic for Chapter 8, 8.3 angles related to parallel lines and transversals. Okay, so without further ado, let's start. So for this subtopic, we are going to see what is actually a parallel lines and also what is a transverse line. And then from that, we are going to see what is actually a corresponding line, alternate angles, corresponding angles, and also interior angles. Semua kita tengok kat dalam ni. Okay, before that, apakah yang dimaksudkan dengan parallel lines and transversals? Okay, parallel lines can be denoted using arrow heads macam tu, anak panah tu. Okay, dia boleh sebagai anak panah is shown in the photograph. So kalau kamu tengok dekat garisan biru dua ni, parallel bermaksud selari. So dia diwakilkan oleh simbol anak panah macam ni. So kalau kamu nampak anak panah tu, so dua garisan tu adalah selari. Selari maksudnya same direction, sama arah. Okay. A straight line that intersects two or more straight lines is known as transversal. Kamu tengok dekat situ rajah yang sama. Straight line AB shown in the photograph is a transversal. Maksudnya kalau ada satu garisan lurus yang melalui ataupun intersect dua atau lebih, syarat dia kena dua atau lebih straight line, kita panggil dia sebagai transversal. Okay ya. Contoh, copy the following dah copy kat situ. Dia suruh draw and mark parallel lines on the copied object. So kalau untuk first diagram ni, kereta api ni, dekat mana yang selari, kita boleh katakan satu sini and satu sini. Okay. Jangan sekadar buat garisan saja. Sila buat anak panah lah untuk menunjukkan yang dia selari. Satu sini dan satu sini macam tu. Okay. Kemudian, apa lagi kita buat kat situ? Yang kedua adalah papan hijau kat situ. Satu. Adakah cukup sekadar itu? Tidak. Satu sini, satu sini. Ataupun satu sana, sama-sama je, tak kisah. Apa lagi kita boleh buat? Kita boleh buat satu sini. Cantik. Buat garisan merah untuk membezakan. Satu sini dan satu sini. Anggap ni garisan lurus. Cikgu punya garisan tak lurus. Jangan buat satu anak panah juga sebab ini akan kacau yang ni. So kalau kita nak membezakan, kita buat dua anak panah. Boleh, tak ada masalah. Satu sini dengan syarat ini pun dua anak panah juga. Okay, selari, parallel. Dan yang ketiga, ni ada banyak sikit. Kita boleh buat satu dekat atas, satu dekat bawah. So let's say kita nak buat satu sini. And then kita boleh buat juga, okay, satu sini dan satu sini. Okay, satu sini. Dan kita boleh buat juga, mana lagi yang selari? Ini juga selari, garisan tu. Okay, boleh? Faham selari? Parallel lines. Copy each of the following diagrams and mark and label the transversal as AB. So, macam cikgu cakap tadi, transversal adalah satu garisan yang melalui dua atau lebih straight line. So, kalau dekat contoh A ni, kat mana line AB? Dia adalah di sini. A dan juga B. Dan kalau soalan suruh then draw another transversal, kita boleh kisah lagi kat sini. Okay, dan kita label P, Q. Macam tu je. Okay, tengok B pula. Yang mana yang melalui dua atau lebih, atas ke bawah? Kalau bawah kamu tengok, garisan bawah ni dia lalu dekat sini je. Dekat satu line saja dia lalu. Dia tak lalu dekat sini pun. So, ini bukan dikira sebagai transversal. Tetapi, kamu tengok sini. Ke bawah tu. Nampak ke bawah? So, dia melalui 1, 2. So, ya, ini adalah transversal P, Q. Macam tu. Okay, dan apa lagi yang kita boleh buat? Kita boleh buatlah kat mana-mana. Sini ke? Silap, bukan PQ. AB. Yang soalan AB. AB. Dan dia suruh buat yang baru. So, buatlah kat sini. PQ. Okay, mana lagi ada? Mana lagi garisan yang melalui dua garisan lurus? Kita boleh cakap ini juga adalah A dengan B. Kenapa? Sebab dia lalu dekat 1, 2. Tapi yang ni tak boleh Ini tidak boleh. Alright, tengok C pula. Dekat mana yang garisan yang lalu?
Contoh ni, 1, 2, 3. Dia lalu dekat 3 garisan. So, kita boleh denote dia sebagai A dengan B. Adakah ini boleh? Tidak boleh. Sebab dia hanya lalu dekat satu garisan saja. So, tak boleh denote dia sebagai AB. Ini pun tak boleh. Sebab satu je. Ini pun tak boleh. Tapi ini boleh tak? Dia lalu dekat 1, 2. So, bolehlah. Ini pun kita boleh denote sebagai A, AB. Macam tu je. Okay. Dan disuruh tambah lagi satu garisan PQ. So, mana-mana je. Sini boleh. Sini boleh PQ. PQ. Itu sahaja. Bawah ni boleh juga. Tak ada masalah buat baru sini. Boleh juga. As long as dia lalu dekat 2 atau lebih garisan. Itu yang dimasukkan dengan transversal. Contoh lagi tu. For each of the following diagrams, determine if the line labeled as PQ is a transversal or not and make justification. Untuk A tu, iyalah. Sebab dia lalu dekat 1, 2. So, yes. Tengok B pula. Dia lalu dekat mana tu? 1, 2. Yes. Macam tu je. Tengok C pula. Dia lalu dekat 1 saja. So, this one is no. Okay. Settle. What are corresponding angles, alternate angles and interior angle? Ada 3 jenis angle di bawah parallel line dan juga transversal ni. Sebab tu cikgu perkenalkan dulu parallel line dengan transversal tu sebab ini adalah application dia. Yang pertama adalah corresponding angles are equal. Diberi 2 garisan yang selari dan kamu ada 1 garisan yang lurus. Yang inilah kita panggil dia sebagai transversal. Transversal sebab dia lalu dekat 1, 2 garisan itu. Okay. Angle yang pertama kita panggil sebagai corresponding. Apa itu corresponding? Corresponding kita macam selang satu. Macam tu. Selang. Satu. Ini tak ada. Satu. Maknanya angle yang berselang dengan dia adalah equal. Sama. Contoh. Kalau sini 40. Sini pun akan jadi 40. Itu yang pertama. Yang kedua adalah alternate angle. Alternate angle ni senang yang kamu nak ingat. Kamu ingat dia huruf Z. Zigzag. 1, 2, 3. So, bila dia zigzag dekat sini, angle yang dekat atas ni akan sama dengan angle yang dekat bawah ni. Zigzag. Okay. So, kalau sini contoh 45. Sini pun akan jadi 45. Itu yang kedua. Yang ketiga, interior angle. Interior adalah angle yang berada di dalam. Di dalam ni. So, the sum of interior angles is 180. Sum adalah hasil tambah. Okay. So, bila kamu tambahkan angle C dengan angle D, you akan dapat 180. Itu memang dia punya ciri-ciri. Contoh, kalau ini adalah, let's say, 110. So, can you guess what's the value here? The value here is 70 because 110 plus 70 is 180 degrees. Okay. 3 ni kena tahu. Okay, copy each of the following diagrams. Explain dengan state whether the two angles labeled as A and B are corresponding, alternate ataupun interior. Okay, kita determine dulu sama ada A dengan B tu adalah apa. Adakah dia alternate, adakah dia corresponding ataupun adakah dia interior angle. Lepas tu kita label lagi satu pair C dengan D dengan ciri-ciri yang sama. Contoh pertama, tengok A tu Kalau kamu tengok A dengan B, dia berada pada macam ni tau. So, kalau macam ni, kalau kita tengok dekat tadi tu, dia dekat mana? Pertama, kedua atau ketiga. Dia berada di kedudukan yang ketiga kat sini. Dia adalah interior. So, kalau untuk yang contoh A ni, A tambah B adalah 180. So, kita panggil dia sebagai interior angles. Okay. So, mana lagi dia punya pair yang sama dengan interior angles ni? So, untuk yang A ni dia berada di sini C, sini D. Dan C tambah D pun akan jadi 180. Okay, tengok B pula. B ni adalah pada kedudukan yang mana? 1, 2 atau 3. Dia berada pada kedudukan yang pertama sekali iaitu corresponding angle. Yang mana angle A adalah bersamaan juga dengan angle B. So, this is corresponding angles. So, dekat mana lagi corresponding angle yang kita boleh letak? So, kita boleh letak juga dia di sini 1 C.
So dekat mana yang sama, dia kena selang, tak boleh sebelah. Sini satu angle, sebelah lagi satu. So sini dia D. Macam tu nak ingat dia. Okey. Tengok C pula. C pula kita itu adalah yang mana? Dia berada pada yang kedua kat sini, alternate zigzag. Zigzag, okey. So untuk C ni, angle B adalah bersamaan juga dengan angle A. Ni adalah alternate angles. So dekat mana lagi dia punya pair yang sama, kita boleh buat macam-macam sebenarnya. Kita boleh buat kat mana ya? Kita boleh buat sini lah. Sini C, zigzag. So sini D. So C sama juga dengan D. Macam tu. Dan the last one is, ini adalah corresponding. So angle A bersamaan juga dengan angle B. This is corresponding angles. Lepas tu, dekat mana dia punya pair yang kita boleh letak? Mana-mana kita boleh letak? Kita boleh letak sini, satu. Sini, satu. Jangan lupa label C dengan D. Macam tu je. Copy each of the following diagrams and label angle P if A and P are corresponding. So, untuk soalan A ni, kita buat nombor satu dulu. Dia suruh labelkan P kalau A dengan P adalah corresponding. So, dekat mana dia correspond tu? Dia berada pada kedudukan yang kat mana? Dekat sini. Selang selang. Satu bukan dia. Selang. So sini adalah P. Okay. And then nombor 2, angle Q kalau B dengan Q adalah alternate. Alternate apa? Zigzag. Zigzag. So dia berada di sini Q. Macam tu. Kemudian angle R kalau C dengan R adalah interior. Interior macam ni. Di dalam. So kalau sini dalam, sini pun dalam. So sinilah kita punya R. Macam tu je. Okay? Now how do you determine whether two straight lines are parallel? Macam mana kita nak determine? Okay. Contoh Yang pertama dekat sini. Ini kalau kita tengok, dia adalah 1, 2, 3. Dia adalah zigzag. Yang mana angle di sini bersamaan dengan angle di sini. So yes, angle sini 132 sama dengan 132. Ini adalah alternate. Bila kita boleh jadikan dia alternate angles, so kita boleh concludekan yang dua garisan ni adalah selari. So PQ is parallel to RS. Macam tu lah kita nak buktikan. Okay, kita applykan semua angle yang ada tu. Tengok B pula. B pun kita boleh gunakan properties yang pertama, iaitu corresponding angle. Angle yang selang. So angle 85 tu pun sama dengan 85. So kita boleh conclude juga ini adalah corresponding. Dan kita boleh concludekan line PQ adalah parallel to RS. Okay. Now, cuba kita tengok yang C pula. Okay. Kalau kamu tengok, ini kita punya garisan yang satu garisan. Okay. Dan kita ada dua yang transversal kat sini. Kalau kita apply corresponding, sepatutnya lah kan. Sepatutnya 120. Sini pun akan jadi sepatutnya 120. So 120 ni tak sama dengan 124. So kita tak boleh nak apply kita punya corresponding. So bila tak boleh apply, dia adalah PQ is not parallel to RS. Macam tu je kita nak tengok. Okay. Now, how do you determine the values of angles related to parallel dengan transversal? So kita ni lebih kepada kita nak apply semua jenis properties angle yang kita dapat tadi tu. Okay, tu nombor satu Kalau kamu tengok kat sini, kamu boleh dapatkan A dulu. Sebab A ni ada dua garisan yang selari. So kita boleh apply apa? Corresponding angle. So tak payah cari. Kita boleh jumpa terus A kita adalah 76. Selang sama. Okay, dah dapat 76 settle. Okay, tengok B pula. Dapat tak cari B? Dapat tak cari B? Tak dapat kan? Tetapi kita boleh cari C dulu. C tu adalah interior angle di antara C dengan 110. So, 110
tambah C sama juga dengan 180. So we can get the value of C. So C is equals to what? Is equals to 70. Okay. And then angle C dengan angle B adalah vertically opposite. So B juga adalah 70. Right? Dan apa lagi kita boleh buat tu? Angle C dengan angle D tu apa? Itu adalah corresponding. So, C juga adalah 70. So, D juga adalah 70. So, kita boleh conclude A kita 76 dan yang selebihnya B, C, D semua tu adalah 70 degrees. Macam tu kita apply. Okay. Tengok nombor 2. Okay. Kita boleh tengok yang AB and then pergi ke BC and then pergi ke CD. Dia adalah alternate zigzag. So kita boleh dapatkan nilai B dari situ. So B kita adalah 42. Tak payah cari. Zigzag sama Angle ni sama dengan angle dekat bawah tu. Okay. Kemudian apa lagi kita boleh buat? Kita boleh tengok angle A ni. Okay, zigzag zigzag. So, angle A bersamaan dengan dua angle dekat sini. So, kita boleh cari. So, A adalah kita tambahkan 25 dengan 42. So, kita akan dapat A kita adalah 67. Macam tu sahaja. Okay. Apa benda yang kita... Okay, next. What are angles of elevation and depression ni? Ada dua jenis angle of depression dengan angle of elevation. Tengok satu When a person sees an object which is at a higher level, the angle between the line of sight and the horizontal line is known as the angle of elevation. Okay, kalau kamu ada satu objek atau seorang dekat sini, okay, bila dia tengok ke depan, kita panggil dia sebagai horizontal line. Tengok garisan lurus dia tengok di hadapan straight, makna kepala dia tegak. So kita panggil dia sebagai horizontal line. Kemudian kalau dia mendongak ke atas, kita panggil dia sebagai line of sight. Maknanya dia mendongak ke atas. So bila dia mendongak ke atas, dia akan mencipta satu sudut. So sudut di antara horizontal line dengan line of sight yang didongak tu kita panggil dia sebagai angle of elevation. Macam tu. A tu. Okay, so angle A is the angle of elevation of the bird. Ni objek yang kita tengok tu daripada mana? From the side of Jeffrey. Manusia dekat sini. Objek dia punya ni. Manusia ni. Okay, itu adalah angle of elevation. Alright. Tengok yang kedua pula. When a person sees an object which is at a lower level, the angle between the line of sight and the horizontal line is known as the angle of depression pula. Ini nama yang kedua. Sama juga kalau kamu ada satu manusia dekat sini, let's say apa nama dia? Kim. Okay. Kim melihat macam tengok macam biasa, makna kepala dia tak bergerak lurus saja, kepala dia tegak, dia tengok ke hadapan. Itu kita panggil sebagai horizontal line dia. Maknanya dia tengok secara lurus, horizontal. Tetapi bila dia mendongak ke bawah atau dia tunduk kepala dia ke bawah, dia akan juga membina satu sudut B, yang itu kita panggil dia sebagai angle of depression. Okay, so angle B is the angle of depression of the cat. Dia tengok kucing dekat bawah. From mana? From the side of Kim. Okay, so benda paling penting dekat sini adalah objek yang kamu lihat sama ada di atas ataupun di bawah. Kemudian dan dari mana kamu lihat, dari mana dia punya source ataupun dia punya sumber, siapa yang tengok tu. Okay, dan apakah persamaan di antara dua angle elevation dengan depression ni adalah horizontal line. Maknanya dia tengok, maknanya dia punya posisi asal dia sebelum dia mendongak ke atas ataupun dia tunduk ke bawah. Okay boleh Ini adalah dia punya definition. So mari kita tengok sini. Jasni is standing on top of a hill observing an aeroplane and a rock. Dia tengok apa tu? Kapal terbang dengan batu. Represent the situation by drawing and labeling angle A, which represent the angle of elevation of the aeroplane from Jasni. So first of all,
dalam kita nak melukis kita punya angle of depression ke ataupun angle of elevation ke, benda paling penting adalah horizontal line ataupun posisi asal jasni sebelum dia mendongak ataupun dia tunduk ke bawah. So, ini adalah posisi asal dia. Sekejap. Okay, kita dah ada horizontal line dekat sini. Kemudian dia kata angle A which represent the angle of elevation. Maksudnya dekat sini, jasni ni nak mendongak, dia nak tengok kapal terbang. So, kita dongak lah. So, bila kita dongak, kita akan membina satu sudut ke atas tu. Tu dia kepada aeroplane tersebut. So, kita telah membina satu angle of elevation. So, apa kita boleh buat kat sini, kita boleh completekan kita punya line tu. So, inilah kita punya angle of elevation. So, kita boleh label lah. So, this is angle A. Macam tu. Dan kita boleh buat benda yang sama untuk B pula. Okay, so B berbekalkan horizontal line yang sama. Horizontal line yang sama. Dia suruh buat satu angle of depression. Maknanya dia tengok batu pula sekarang. Maknanya dia kena tunduk ke bawah. So, bila dia tunduk ke bawah, dia akan membina satu sudut yang kita panggil dia sebagai angle of depression. So inilah kita punya angle of depression dan kita lengkapkan kita punya triangle kat situ. Okay. So, dah siap kat situ, kita bolehlah label kita punya angle. So, this is angle B. So, lengkaplah. Okay, aeroplane rock and this one is the right angle triangle 90 darjah. Macam tu je. Alright. How to solve a problem ni? Okay, last kali. Ni adalah kita punya last subtopic. Last subtopic untuk 8.3. Maknanya kita apply segala jenis properties yang ada corresponding ke, alternate ke, interior ke, angle of elevation ke, depression ke untuk mencari nilai. Okay, in the diagram PQR and QTU. PQR and QTU. QTU are straight lines. Find the value of X and Y. Okay. So, kita ada 88 dekat sini dan kita ada satu garisan yang selari ni, QTU dengan PS ni. So, kita boleh dapat angle dekat sini. Betul tak? So, kita boleh apply interior angle. So, let's say kita denote ni sebagai angle PQU. So, angle PQU tambah dengan 88, kita akan dapat 180. So, angle PQU kita adalah 180, 88, 2, 17, 92. So, this is 92. Okay, apa lagi kita boleh dapat? Okay. Angle P, kalau kita nak apply kita punya, corresponding angle, 88 ni, dia bersamaan dekat mana? Dia bersamaan dekat sini. Yang besar ni. So, sini pun 88. Okay. So, kalau yang besar tu adalah 88, yang dalam ni 25. So, kita boleh cari yang kecil tu. Betul tak? So, angle apa tu WQU kita adalah persamaan juga dengan apa? 88 tolak dengan 25. Okay. So, 88 tolak dengan 25, kita akan dapat 63. Okay. So, padam dulu. So, angle yang ni adalah 63. Ni 63. Okay. So, angle 63 dan juga angle X ni adalah interior angle. Sebab dia selari dekat situ. So, kita boleh cari dekat situ. So, X tambah 63 adalah 180. So, kita selesaikan, kita akan dapat X sama juga dengan 180 tolak 63, 7, 117, 117. So, this is 117. Okay, settle untuk X. Let's find Y pula. Macam mana nak cari Y tu? Okay, untuk Y pula, dia kan dia macam ada trik sikit tau. So, kalau line VT ni sebenarnya, kalau kamu tarik sikit, okay, dia adalah satu garisan yang selari juga kan. So, kalau kita apply kita punya
corresponding, Y ni adalah bersamaan juga dengan dekat sini, betul tak? So, sini pun Y juga. Okay, so secara tidak langsung, kita telah membina satu sini. Nampak tu? Interior angle. So, sebenarnya, Y tambah dengan 92 adalah 180. So, bila kita selesaikan, kita akan dapat Y sama juga dengan 88. Macam tu sahaja. Okay. So, ini 88. Soalan B. Assuming VWV is a horizontal line, find the angle of elevation of V from T. Ingat tak lagi? Apa itu angle of elevation? Maksud dekat sini, kalau kamu ada satu horizontal line, angle of elevation adalah satu sudut dongak. Sudut yang mendongak ini. Theta, angle. Okay. So, kalau kamu ada, dia kata kat situ daripada T. Mana kita punya T tadi? Tak nampak kan? Tu kita punya T. So, kita nak cari angle angle V daripada T. So, mana angle V daripada T? So, dia adalah dekat sini sebenarnya. So, ini kita nak cari sebenarnya. Okay. Kita ada, kalau kamu tengok VWTQ ni, WVTQ itu adalah sebenarnya adalah quadrilaterals, yang mana jumlah quadrilaterals adalah 360 darjah untuk angle dalam dia. So, kita ada X, kita ada Y, kita ada 63. So, kita boleh cari dekat sini. So, 117 plus 88 plus 63 plus the angle. Let's say kita namakan dia sebagai theta. Dia adalah 360. So, bila kita selesaikan, kita akan dapat jawapan dia. Iaitu theta is equals to 88 lah. Bila kamu selesaikan. Sudah siap. Okay, so itu sahaja untuk 8.3 and we already finished with chapter 8. So, nanti kita akan buat latihan lagi ya. Alright, itu sahaja. Kita akan jumpa di next video. Bye-bye.